Jibril, tempat apa kata dia itu yang saya solat sunat? Nabi menjawab, malaikat menjawab, itulah Madinah, di mana tempat kamu akan berpindah. Nah, hikmah seterusnya ialah malaikat Jibril sudah memaklumkan kepada baginda. Malaikat Jibril sudah memberi maklumat bahwasanya suatu hari nanti Tuhan Allah yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melakukan suatu hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Tetapi belum pada waktu peristiwa itu, peristiwa Isra Mi'raj akan datang selepas waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka perjalanan itu diteruskan sehingga baginda solat sunat juga di suatu tempat di mana tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan setelah solat sunat dan apabila mereka meneruskan perjalanan semula, baginda Nabi itu bertanya, tempat apakah tadi itu wahai Jibril? Maka Jibril itu jawab, itulah tempat di mana Isa dilahirkan. Tuan-tuan, Nabi Isa ini hikmahnya ialah dimaklumkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih awal daripada kita pada waktu itu, adalah Nabi yang akan diturunkan semula ke dunia sebelum berlakunya kiamat. Itu di antara hikmah yang seterusnya, yang keempat atau yang kelima. Baik, sesuai dengan tajuk kita pada malam ini, Isra Mi'raj, suatu hikmah yang sama-sama kita ungkapkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama malaikat Jibril dengan menaiki kenderaan daripada surga, itu dinamakan Buraq. Buraq ini kelajuannya sangatlah pantas. Kalah lagi sonik, supersonik kalah lagi. Kelajuannya sejauh, kecepatannya sejauh mata memandang. Kalau kita boleh melihat sampai ke bulan, itulah kelajuannya Buraq. Dia punya kelajuan sejauh mata memandang. Masya Allah, tabarakallah. Dia ini lebih besar daripada himar, kecil sedikit daripada bagal. Dan Buraq ini apabila dia mendaki bukit, kakinya belakang panjang. Apabila dia menuruni bukit, kaki depannya panjang. Supaya apa hikmahnya? Supaya Nabi menaiki Buraq ini dalam keadaan yang tidaklah macam turun bukit kita tertunduk. Kalau naik kuda kan, naik bukit kita pun mendongak. Dia dalam keadaan yang stabil. Kalau sekarang ini kereta yang stabil ni kereta yang pasal-pasal kan, macam Ninja King kah, Super King kah, yang King semua yang kita dengar orang cakap kah, yang selesa. Kalau kancil King dah serba selesa lah, walaupun ada King. Baik. Jadi apabila menaiki Buraq, Nabi akan merasa selesa. Tetapi sebelum itu, sebelum Nabi dapat naik Buraq ini merasa, sebelum berjalan, sebelum memulakan perjalanan, Buraq ini dalam keadaan yang seolah-olah tidak selesa apabila ingin dinaiki oleh baginda Nabi. Sebab Buraq tidak tahu siapa yang akan menunggangi dia. Tetapi setelah dibisikkan ke telinganya oleh malaikat Jibril berkata apa? Wahai Buraq, yang menaiki kau ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diberitahu begitu, barulah Buraq ini pun berpeluh. Masya Allah, mulianya insan ataupun makhluk yang paling mulia di
di dunia dan di akhirat, dan termasuk alam semesta yang bakal dibawanya. Masya Allah, tabarakallah. Kurang adalah bintang yang paling istimewa pada malam tersebut. Baik, seterusnya dalam perjalanan yang kita sebutkan tadi, baginda singgah di beberapa buah tempat. Baginda singgah di salat sunat 2 rakaat di Madinah, kemudian baginda salat sunat 2 rakaat di tempat di mana Nabi Nabi Isa dilahirkan, dan baginda juga melimpasi suatu kaum dalam perjalanan baginda itu. Baginda melimpasi suatu kaum di mana kaum tersebut mengetap hasil, mengambil hasil daripada bijiran ataupun padi. Setelah diambil dituai hasil itu, tumbuh keluar lagi hasil, tak pada habis hasil. Maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah kaum tersebut? Maka Jibril beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah mereka yang berjihad fi sabilillah. Mereka yang berjihad menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila perjalanan Nabi itu tiba di destinasinya, yaitu di mana? Di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis kan? Masjid Al-Aqsa di Palestin. Apabila sampai di Palestin, baginda masuk ke dalam masjid dan juga solat dua rakaat. Apabila telah selesai solat 2 rakaat, dan pada waktu itu jugalah turun roh para nabi. Turun roh para nabi bersolat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah seterusnya menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penghulu segala nabi, ketua bagi segala nabi. Beruntung kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Adam, ataupun bukan nabi-nabi yang lain yang menjadi imam di Masjid Al-Aqsa pada waktu itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memilih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat sunnah 2 rakaat dan diikuti oleh para roh al-anbiya dan juga masyarakat ataupun orang-orang yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa pada waktu tersebut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hikmah seterusnya, kenapakah dalam perjalanan tersebut, dalam peristiwa Isra tersebut, Isra daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Aqsa di Palestin, kenapa singgah di Palestin untuk salat sunat 2 rakaat? Tidak pula Nabi dibawa daripada Masjid Haram terus pergi lagi. Kenapa? Hikmah yang seterusnya. Pada waktu itu orang kafir Quraisy ini kan sangat menentang Nabi. Mereka ini akan mencari 1001 alasan. Mereka ini akan berusaha untuk mencari apa sahaja sebab ataupun dalil untuk memperlekehkan, untuk menentang hujah-hujah Nabi apa saja, walaupun perkara itu sebesar-besar perkara ataupun sekecil-kecil perkara. Nah, hikmahnya apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat di Masjid Aqsa, yang mana apabila baginda tiba semula ke Mekah dan menceritakan kepada masyarakat pada waktu itu yang bahwasanya
baginda telah melalui satu perjalanan yang menakjubkan, yang mana perjalanan itu antara lainnya baginda singgah di Masjid Al-Aqsa. Ada di antara kafir Quraisy itu bertanyakan kepada baginda, wahai Muhammad, coba engkau gambarkan apakah yang terdapat ataupun situasi dalam Masjid Al-Aqsa. Tujuannya orang kafir ini menguji, betul ke ni Muhammad ini ataupun dia ni tipu saja, ataupun dia bohong saja. Maka hikmahnya ialah apabila baginda melihat situasi, dan kan beliau singgah di masjid itu dan menceritakan tentang keadaan hal Masjid Aqsa kepada masyarakat yang bertanya pada waktu itu, maka ada di antara yang bertanyakan itu memang telah pernah pergi ke Masjid Aqsa di Palestin. Maka patahlah hujah-hujah mereka yang kafir Quraisy ini, betapa marahlah mereka. Oh, betul pula ini. Tetapi tetap juga orang kafir ini tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang beriman kepada Nabi bertambah kuatlah imannya kepada baginda Nabi, bertambah percayalah mereka kepada keesaan dan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perjalanan yang panjang ini yang hanya memakan masa satu malam saja, tetapi pelbagai peristiwa, pelbagai pengajaran dan juga situasi Allah Subhanahu wa ta'ala telah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, masa terusnya apabila baginda itu tiba dan salat di Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, adalah menunjukkan kepada kita mengapa baginda itu perlu singgah di Baitul Maqdis. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan perjalanan itu perlu singgah di sana? Menunjukkan kepada kita umat Islam pada hari ini bahwasanya Masjid Aqsa di Palestin itu adalah sesuatu tempat yang perlu dipertahankan, suatu tempat yang mulia, suatu tempat yang penting antara tempat-tempat yang penting yang mana apabila dilalui dan disinggahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa beristiwa Isra itu, apa jua keadaan yang berlaku terhadap masjid itu, umat Islam wajib bersatu demi mempertahankan kesucian dan kedaulatan tempat suci umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa, bahkan kemuliaan tanah suci tersebut, yaitu Masjid Al-Aqsa, apabila dihimpunkan bersama-sama dengan keseluruhan roh para nabi yang sebelumnya. Nabi ini tuan-tuan ramai. Nabi yang Allah putuskan ke dunia ini sangat ramai. Dalam setengah-setengah pendapat sehingga 120.000 orang lebih para nabi. Dan nabi yang wajib kita ketahui adalah sebanyak 25 orang nabi. Nabi ini ramai. Tetapi nabi dan rasul yang pangkatnya rasul, ada perbezaan nabi dan rasul. Nabi ini dia tidak wajib sampaikan kepada orang lain, kepada masyarakat yang global. Tetapi rasul, apabila wahyu itu sampai kepadanya, dia wajib menyampaikannya kepada masyarakat semasa dia dan juga sezaman dengannya. Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan juga rasul yang terakhir
tidak ada lagi nabi ataupun rasul selepas baginda. Dan baginda itu apabila diturunkan wahyu, yakni Al-Quran Al-Karim, baginda wajib menyampaikannya baligh kepada seluruh masyarakat, amnya khususnya yang ada di Mekah pada waktu itu, yaitu para sahabat baginda, untuk disebarkan, untuk dikongsikan, untuk diajarkan kepada seluruh penduduk dunia sehingga pada hari ini. Bilangan yang Nabi yang ramai ini, apabila Nabi Muhammad SAW sembahyang di Baitul Maqdis, sembahyang sunat, maka roh para Nabi ini turun ke langit, solat bersama baginda Nabi Muhammad SAW, dan baginda itu menjadi imam kepada para Nabi. Hikmahnya itu ialah suatu kesatuan, perpaduan adalah suatu yang amat penting dilakukan dan diambil kira dan diambil tindakan oleh setiap lapisan masyarakat. Tidak kira sama ada zaman Nabi, zaman pertengahan selepas Nabi, zaman tabi'in, zaman para sahabat, dan juga seterusnya. Kita pada hari ini sewajarnya dan semestinya kita bersatu padu dalam menegak dan melaksanakan suatu perkara yang ma'ruf dan baik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di Baitul Maqdis juga baginda Nabi Muhammad SAW diberi pilihan untuk minum di dalam 3 bejana, 3 tempat air lah semasa di Baitul Maqdis sebelum naik ke langit. Apakah bejana-bejana tersebut? Antara bejana yang diberikan ialah satu bejana dari bekas yang mengandungi susu, satu lagi bekas yang mengandungi arak untuk diminum, dan satu lagi ada pendapat yang mengatakan dari air yang putih, air biasa. Dan Nabi Muhammad SAW telah memilih bekas yang mengandungi air susu. Maka setelah baginda minum bekas air yang mengandung air susu, maka Jibril pun memaklumkan bahawasanya engkau telah memilih air yang bersesuaian dengan fitrah manusia, yaitu sesuai dengan kehidupan manusia seperti susu yang keadaan yang putih bersih. Sebab apa? Manusia itu dilahirkan di dalam keadaan yang fitrah. Siapa saja, mana-mana saja yang namanya manusia, mana-mana saja yang namanya manusia, sama ada manusia itu ataupun bayi yang lahir itu lahir daripada apa-apa agama. Contohnya lahir daripada bangsa lain atau agama yang lain, tetapi namanya bayi, dia tetap lahir dalam keadaan yang fitrah, yaitu suci dan bersih. Sesuai dengan peringatan Nabi, fa'abawahu yuhawidani wa yunassirani aw yumajjisani. Siapa yang bertanggung jawab mencorakkan manusia yang baru lahir tadi, yang lahir dalam keadaan fitrah ini tadi? Ibu bapanya. Ibu bapanya lah yang bertanggung jawab mencorakkannya. Sama ada dia ini nanti besar jadi Majusi, nanti dia ini beragama yang Nasrani, ataupun dia nanti akan menjadi agama Nasrani, Majusi, selain daripada Islam. Ibu bapanya lah yang mencorakkan dia. Maka lantaran daripada itu,
sesuai dengan peristiwa itu, kita sebagai ibu dan bapak diberi tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa mendidik anak-anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai ayah dan ibu. Kita lah ibu dan bapak yang mencorakkan anak itu. Kita lah sebagai ibu dan bapak yang membimbing anak-anak itu, sama ada nanti hidup atau besarnya nanti hidup dalam keadaan yang beragama ataupun Islamnya itu hanya pada kad pengenalan saja. Kan kad pengenalan kita agama Islam. Tapi setengah-setengah orang ataupun setengah masyarakat ataupun setengah ibu bapa tidak melaksanakan tanggung jawab mencorakkan anak ini tadi, sedangkan lahirnya itu dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang bersih suci, seperti mana hikmah baginda Nabi Muhammad SAW memilih air susu tadi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya hikmah yang seterusnya ialah apabila telah selesai baginda minum dengan air susu, maka bermulalah perjalanan baginda ke Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ ada beberapa hikmah yang akan kita kongsikan. Antara hikmah perjalanan baginda itu ialah pertamanya, apabila baginda sampai di pintu langit, pintu-pintu itu tertutup. Kita cerita pada malam ini bukan perjalanannya ya. Kalau perjalanannya itu memang panjang, sangat detail. Tapi kita akan ambil beberapa hikmah dalam peristiwa tersebut. Baik, apabila baginda sampai di pintu langit, pintu-pintu itu tertutup. Dia bukan terbuka labang-labang. Dia pintu itu tertutup rapat. Sehinggalah baginda tiba dan disapa oleh orang yang menunggu di sebalik pintu. Siapa yang datang? Bertanya. Maka Jibril menjawab kepada yang bertanya itu, saya Jibril. Siapakah yang datang bersama kamu? Maka Jibril jawab, yang datang bersama saya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pintu itu dibuka dan dibenarkanlah Jibril dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepasi masuk ke langit yang pertama. Baik, hikmahnya ialah kenapa pintu itu sentiasa ditutup dan dikawal. Kan kalau pintu itu dibiarkan terbuka, contoh pintu terbuka, memang siapa yang sembarangan masuk keluar masuk kan, anda kira orang baik kah, orang tidak baik kah, orang jahat kah, mencuri kah, apa yang sebagainya. Tetapi memandangkan pintu itu dikawal rapi, maka orang-orang yang tertentu sahaja, orang-orang tertentu sahaja yang dibenarkan untuk masuk dari pintu-pintu tersebut. Macam juga di airport kan. Di airport ni pintu orang ramai, gate 1 hingga gate 7. Tetapi kalau VIP ada dia punya ruang khas. Macam kita ni ada VIP. Macam ada VIP. Mungkin pernah lalui pintu itulah, pintu khas. Tapi macam saya yang rakyat biasa akan lalui gate 1, gate 2, semua cek daripada atas sampai ke bawah. Semua cek, ada bawa pistol ke, bawa benda tajam ke, dan untuk menjaga keselamatan. Tetapi kalau pintu yang khas, biasanya VIP lah, 1-2 orang siap yang spesial, begitu. Begitu juga yang berlaku bila baginda Nabi Muhammad SAW ingin memasuki pintu langit yang pertama. Pintu itu sentiasa dikawal dan ditutup rapat dan dijaga.
Tetapi apabila malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin melepasi dan masuk ke langit pertama, maka dia dibenarkan. Dan itulah hikmahnya, pintu itu bukan sembarangan, dijaga. Orang-orang tertentu saja, orang-orang yang khas saja yang boleh melaluinya. Ini menunjukkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan, makhluk yang paling istimewa, yang hanya boleh melepasi pintu tersebut. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan bayangkan apabila sesiapa sahaja di luar sana dibiarkan memasuki pintu VIP, contoh, kan, ia membahayakan kepada keadaan, tidak selamat. Contohlah, apabila tidak selamat dan dianya tidak terkawal, tetapi apabila ada kawalan yang tertentu dijaga dengan rapi, maka itu menjadi suatu tempat yang istimewa. Jadi itu ya. Baik, dalam tafsir Al-Qurtubi beliau menyatakan bahawasanya pada malam Isra dan Mi'raj, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para malaikat yang beribadah. Ada di antara para malaikat tersebut yang berdiri dan tidak duduk-duduk. Ada yang rukuk, tidak sujud-sujud. Dan ada juga yang terus-menerus sujud dan tidak bangun daripada sujud masing-masing dalam peristiwa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala himpunkan kesemua jenis ibadah itu untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda melalui fardu solat yang boleh dilakukan ke semua ibadah tersebut, ibadah rukuk, ibadah sujud, ibadah duduk dalam satu perbuatan, satu amalan, yaitu amalan ataupun perbuatan solat fardu yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan, hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah yang ketujuh yang boleh kita intipati daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kefarduan salat fardu yang pada asalnya 50 waktu sehari dan semalam. Yang mana tadi, seperti mana yang disebutkan awal tadi, pada malam Isra itu, pada malam Mi'raj, baginda melihat ada malaikat yang ibadatnya duduk, ada di antara para malaikat yang ibadatnya rukuk saja, ada di antaranya sujud saja. Tetapi asbab hikmah perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi sebulan menghimpunkan seluruh ibadah-ibadah para malaikat tersebut dan dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan atau ibadah para malaikat kepada kita pada hari masyaallah, tabarakallah. Mulianya kefarduan salat itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterimanya Nabi langsung oleh baginda daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikannya langsung di tempat yang melepasi langit ketujuh dan tidak pula mampu dilepasi ataupun dilalui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Allah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sedangkan malaikat Jibril ni tinggi darjatnya ni, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkannya pada waktu itu untuk naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, mulianya dan terpilihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hikmah yang ke-8 yang mana berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ialah apabila perjalanan yang jauh itu yang memakan masa dengan berbagai peristiwa yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara lain tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah untuk mempersiapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi suatu peringkat di dalam beberapa peringkat dakwah Islamiah. Sebab apa? Seperti mana yang disebutkan di awal tadi, sekarang pada waktu itu Nabi tinggal di Makkah. Di dalam perjalanan itu Nabi sudah ditunjukkan tempat di mana baginda akan berpindah. Hikmahnya ialah Nabi sudah diberitahu awal. Nabi sudah diberitahu awal bahwasanya suatu hari nanti di dalam usaha baginda, di dalam memartabatkan dakwah Islamiah, baginda tidak hanya akan dakwah di Makkah. Sudah diberitahu awal semasa peristiwa itu. Baginda juga akan memperluaskan ataupun memperkembangkan dakwah baginda sehingga ke kota Madinatul Munawwarah, supaya baginda itu sudah tahu awal dan boleh bersiap dengan lebih awal lagi. Sebab itulah sewaktu arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Nabi itu hijrah, kan? Hijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah. Sebenarnya Nabi sudah tahu awal. Sebab sudah diberitahu awal sewaktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, dalam peristiwa itu juga Allah telah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan keagungannya yang terdapat di langit dan di bumi, supaya baginda itu merasakan yang bersama-sama baginda ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Walau apapun rintangan, walau apapun cabaran, walau apapun dugaan yang bakal mendatang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang kerajaannya sangatlah luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai keagungan yang tiada tandingannya ada bersama-sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuatkan keyakinan yang sangat tinggi meresap masuk ke dada baginda. Apabila baginda menyampaikan dakwahnya dan baginda itu ditentang oleh kafir Quraisy sehingga ingin membunuhnya dan memperlakukan macam-macam perkara yang tidak sepatutnya kepada baginda, baginda tenang. Baginda tahu sesungguhnya aku ini bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa juga di kafir Quraisy tiada ini. Sebab baginda sudah melalui peristiwa yang agung itu, Bang. Baginda melihat surga, baginda melihat neraka, baginda melihat kekuasaan Allah yang tidak pernah terlintas di pikiran dan mata manusia. Baginda melihat arsy, baginda bertemu dengan Allah Subhanahu